Bila nak sampai satu matlamat, anda ada nama dia kat sini, matlamat, ataupun kita panggil target yang anda nak capai. Setuju? You ada benda ni, betul? Untuk capai matlamat dan target, sebab itulah you all hari ni buat bisnes, betul? Bisnes ni adalah ibarat anda punya kenderaan untuk you all nak capai matlamat. Setuju? Siapa kat sini buat bisnes ni sebab ada matlamat yang dia nak capai? Dari segi keuangan yang baik, lifestyle yang bagus, dia boleh melancong banyak tempat. Anda tak ada. So tak kisahlah you buat bisnes ni produk ke ataupun servis, tak kisah. Yang penting dia akan bantu you untuk capai apa matlamat. So, bila kita buat bisnes, perkara pertama yang anda perlukan adalah anda perlu ada matlamat dulu. So, bila buat bisnes, tak ada matlamat, contohnya tak tahu berapa sale, tak tahu, agak-agak boleh sampai tak? So kalau dalam bisnes, macam mana waste je? Siapa yang boleh jadi waste? So maybe you nak panggil mentor boleh, you nak panggil coach boleh, you nak panggil guru boleh, you nak panggil cikgu boleh. Sebab dia akan beritahu kat mana roadblock, kat mana halangan, kat mana silap, kat mana yang betul, supaya kita boleh sampai cepat ke matlamat kita tu dengan pantas. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua dan sekali lagi syukur kepada Allah SWT dan juga kita sama-sama berselawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, syukur kerana kita pagi ini bertemu lagi dalam sesi sarapan minda momentum, dan topik pagi ini adalah kalau anda baca kan, saya kata macam mana, saya tanya anda, adakah anda ada RM15? Okey. Saya tanya dengan anda, adakah anda ada RM15? Siapa kat sini ada RM15? Sekejap saya punya nota ni, saya kena keluarkannya. Kejap. Tu nampak? Okey, siapa kat sini yang ada RM15 tu? Tu saya punya nota tu. Okey. Adakah anda ada? So kalau anda ada 15, tak apa, anda boleh komen kat situ ada. Okey, kalau ada komen kat situ ada, jangan risau. Kejap lagi saya bagi tahu kenapa saya nak cakap benda tu. Why? Okey, sebab dia macam ni tau. Dalam bisnes kita, dalam perniagaan yang kita jalankan, dalam bisnes yang kita run sekarang, okey, salah satu benda penting, nadi penting yang kita nak kena faham dalam bisnes kita adalah bisnes hanya akan berjalan dengan baik kalau dia dapat bawa sale setiap hari. Okay. Kalau kita dapat bawa sale setiap hari, pasti insya-Allah, mudah-mudahan, maka orang kata bisnes tu bagus. Bisnes tu berada dalam keadaan yang baik. Okay. Tetapi struggle-nya, cabaran kepada ramai orang adalah, okay, bila dia tak dapat bawa sales, tak ada bisnes. Orang tak beli barang dia, orang tidak transfer barang yang tak transfer untuk dapatkan barang yang anda offer, yang anda tawarkan tu. Okay. So the main issue, the biggest problem kat situ, the biggest challenge adalah kita tak boleh nak bayar sewa kedai maybe, kita tak boleh nak bayar gaji pekerja, kita tak boleh nak buat apa-apa benda, tak boleh nak tambahkan produk ke. Sometimes kita stuck untuk nak order stock. Sometimes, most of the time kita adalah akan ada isu nak bayar supplier, nak bayar hutang. Sebab bila kita buat bisnes, kita operate je bisnes kita tu berjalan je. Bermaksud segala benda kita dah ready nak kena bayar. Duit yang keluar ni confirm. Dalam bisnes, duit yang keluar tu memang confirm. Okay, duit keluar confirm. Okay, duit masuk tu masalahnya.
Jadi saya minta anda sama-sama pagi ni untuk kita mulakan pagi ni, kalau sekiranya anda dapat bantu rakan-rakan yang lain untuk anda share, tekan butang share, ataupun saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah siap-siap tag kawan-kawan dia daripada tadi. Daripada tadi lagi dia dah siap tag kawan-kawan dia tu. Bagus, very good. Dan juga saya nak anda tekan button share. Sebab apa? Di hujung ni nanti saya nak cakap kami ada siapkan edisi video terbaru. Edisi video yang paling latest. Yang paling baru tuan-tuan. Kejap lagi saya nak bagi tahu macam mana saya boleh bantu anda untuk buat marketing dengan lebih baik, insya-Allah. Kami dah siapkan video tu. Mudah-mudahan sedikit usaha yang kami buat ni dapat membantu anda yang sekarang kalau kita nampak kita masih berada dalam total lockdown. Kita masih berada dalam kes COVID yang tinggi. So, pesan saya pun ingatkan diri saya dan anda, jangan tunggu keadaan berubah. Jangan tunggu keadaan yang berubah. Biar kita yang ubah mengikut keadaan. Tak boleh berniaga sekarang. Kita onlinekan bisnes kita. Tak boleh jumpa pelanggan depan-depan. Tak apa, kita jumpa online. Kalau kita nak tunggu bila keadaan dah okey, entah bila kita nak jumpa. Masalahnya sale tak masuk. Macam tadi saya kata, saya draw. Masalah sekarang ni, bisnes kita, bila kita buat bisnes, benda yang paling penting adalah, saya punya skrin ni ada sedikit isu. Saya punya iPad kenapa dia tak nak. Ni, jadi saya terpaksa lah menggunakan cara sebegini. Nampak? Nampak ke nampak tu? Okay, tadi saya kata dengan anda, kita ada RM15 kat situ. So, sekarang ni, bisnes kita mesti nak kena ada, mesti buatkan pelanggan masuk. Bila pelanggan masuk, kalau ada pelanggan, makanya kat sini akan ada duit kepada bisnes kita. Kalau tak ada pelanggan, maka bisnes kita tu tak ada duit. Betul ke betul? So, sekarang bagaimana? Isu kita sekarang adalah, ramai yang tanya, macam mana saya nak ramaikan pelanggan sekarang ni? Masalahnya, isunya adalah bagaimana untuk dia nak meramaikan pelanggan tu. Siapa kat sini faham? Kan? Siapa kat sini nak tahu? Okay? Macam bagaimana cara nak ramaikan pelanggan? Isunya sekarang adalah, lagilah dalam keadaan PKP ni, dalam keadaan COVID ni, terlalu ramai sangat orang, terlalu ramai sangat yang ada isu. Yang ada masalah, mereka tak dapat nak ramaikan pelanggan. Mereka tak dapat menarik orang. Mereka tak dapat untuk buat orang nampak produk dia. So, menyebabkan sale dia makin lama makin slow down. Makin perlahan. Overhead tetap kena keluar. Dalam bisnes, duit keluar tetap banyak. Sekejap, saya drawkan lagi. Duit yang keluar. Dalam bisnes, duit yang keluar tu dah confirm. Memang confirm. Duit yang keluar tu confirm. Duit keluar. Duit keluar ni adalah confirm, iaitu anda nak kena bayar supplier. Mungkin supplier ke, HQ ke, anda kena bayar bil-bil, segala bil. Sewaan, rental. Anda juga nanti kena bayar banyak tentang, anda kena banyak bayar kepada gaji pekerja, gaji tim anda. So, tu semua adalah yang orang kata, yang berlaku. Tetapi masalahnya, isunya adalah, saya sharekan saya punya skrin. Tu nampak, duit keluar. Yang ni memang ni dah confirm. Yang ini memang confirm. Confirm setiap bulan, mesti akan keluar dia. Tetapi tak balance dengan yang masuk kat sini. Ni patutnya sumber duit masuk. Yang ni tadi duit keluar. Dia tak balance. Masuk sikit, keluar banyak. Apa dia punya kesan dia? Apa yang kita panggil adalah rugi. Nampak? Okay. So, apa yang kita nak adalah keluarnya sedikit, masuknya tu banyak. So, siapa kat situ mula faham? Kalau anda run the business, anda sangat faham benda ni. Okay. So, sekarang ni, solution yang kita nak kena cari adalah bagaimana kita nak meramaikan pelanggan. Macam mana kita nak ramaikan pelanggan kita. So, that's why lah kenapa setiap pagi saya buat sesi sarapan minda momentum. Untuk nak bangkitkan semangat anda. Bangkitkan energi. Bagi anda idea, spark anda punya idea supaya anda sentiasa ada orang kata fire. Ada api.
yang sentiasa anda terbakar, berkobar-kobar. Dan niat kita juga adalah untuk kita serve more people. Kita nak bantu ramai pelanggan kita. Boleh ke boleh? Thank you kepada yang share. Thank you kepada anda yang ringan tangan tekan butang share. Terima kasih. Bantu saya kat situ supaya mesej pagi ini kita dapat sebarkan kepada ramai orang. Okey. So, bila nak tarik pelanggan, bila bercakap tentang tarik pelanggan, okey, jom kita tengok pula. Ni saya pergi bedah siasat pula bagaimana untuk kita ni nak tarik pelanggan. Macam mana pula? Apakah cara untuk kita nak tarik pelanggan? So, saya boleh bahagikan kepada, orang cakap macam ni lah, saya boleh cakap bahagikan kepada dua cara sebenarnya. Okay, bila kita nak tarik pelanggan. Siapa kat sini nak tahu macam mana cara dia? Bila kita nak tarik pelanggan, ada dua bahagian penting. Bila kita kata nak tarik pelanggan ni, ada dua part yang penting supaya saya nak anda nampak di manakah yang anda sebenarnya, you all ni ada peluang nanti untuk nak tarik pelanggan tu. Boleh ke boleh ni? So saya nak bagi tahu anda kat situ. Ni jap. Okey. Sebenarnya iPad ni ada sedikit problem bila saya connectkan kat komputer ini. So saya guna cara ni. So nampak? Kalau kita nampak kat sini, bila kita nak tarik pelanggan, dia ada dua cara. Satu part adalah bahagian yang free. Okay. Free method. Cara yang percuma. And of course lawan kepada percuma adalah paid. Ni adalah yang berbayar. Okay. Berbayar ni pula pun nanti saya boleh pula bahagikan kepada dua bahagian pula bayar ni. Okay. Free satu hal lah. Free adalah cara yang memang tak ada keluar duit. Okay. Boleh nampak ke? Jelas tak kat situ? Ada dua cara untuk kita nak tarik pelanggan. Sama ada cara yang free atau cara yang kita gunakan cara berbayar. Nampak? Okey, ada free, ada paid. So, kalau cara yang free, kita ada banyak cara free. Anda buka akaun Facebook, anda start buat posting, semuanya free, tak ada bayar. You all start menulis, copywriting, tulis ayat, tarik orang, buat orang berminat dengan apa yang you offer kat dia. Itu adalah pun free. Apa lagi yang free? Anda buat Facebook live, tarik orang tengok live. Semua adalah cara free. Bagi mereka yang memang mungkin betul-betul pada peringkat permulaan, memang dia tak ada duit, memang tak ada, langsung tak ada. Contoh. So, kena rajin lah sebab cara yang free ni, satu, dia adalah mudah, bukan nak kata mudah. Apa saya nak kata Dia adalah memang anda tak perlukan sekarang ni bila free bermaksud anda tak payah keluar duit. Tetapi kena keluar kat sini apa dia? Kena keluarkan tenaga. Kena invest kepada masa. Kena committed ataupun memang kena buat gila-gila sebab benda ni free, benda ni tidak ada bayar. Okay, benda yang free tapi anda kena bayar dengan tenaga anda, masa anda, komitmen anda. Ini yang you all kena buat. Tenaga, masa dan juga anda kena committed, nampak? Tenaga, masa dan juga anda, you all ni kena committed kat situ. Nampak tu? Nampak? You all kena ada kat sini. Tenaga, masa anda dan juga anda punya komitmen. So, kena rajin buat FB Live. Kena rajin untuk nak menulis. Kena rajin untuk sentiasa buat posting. Dia kena adalah by quantity dulu baru dapat yang quality. So isu ramai orang adalah sebab dia tak nak buat, dia malas. Itulah masalahnya. Okey. Masalah kepada ramai orang adalah sebab bila dia malas nak buat. Bila dia malas tu yang masalah tu. Okey. Dia nak free tetapi tak nak usahakan betul-betul. Okey. Cuma free ni adalah juga dia punya kontra, iaitu kadang-kadang masalahnya kita tak dapat customer yang tepat. Kadang-kadang orang yang kita cakap atau kita sharekan info, dia bukan pun berada dalam kalangan pelanggan yang kita sasarkan tau. Bukan. Dia bukan. That's why kadang-kadang apa yang jadi adalah mungkin you all dah posting, tiba-tiba dia PM, anda pun reply kat dia. Kan? You PM tepi, dia komen, cakap tolong PM, anda pun tolonglah PM dia. Tetapi dia tak reply pun lepas tu. Kan? Terlalu banyak kan kes macam tu? Siapa selalu kena macam tu? Ada kan? Ada ke ada? Okay. So dia ada isu macam tu sebab dia
Bila free ni kita tak boleh nak pilih. Kan? Contoh kita dapat makan nasi bungkus free. Kita mana boleh pilih lauk dia? Dan memang free itulah. Kalau dalam dia ada ayam, ikan, sayur cukup. Memang orang dah bagi free dah. Tidak boleh nak pilih apa yang kita nak. Okay. So itu kelemahan dia. Dan mungkin ada sedikit lambat lah. Slow, agak perlahan. Ambil masa yang panjang. Sebab benda tu free. Sebab dia adalah percuma. Tetapi kalau kita nak cepat, laju, boleh pilih customer, kita kena gunakan yang berbayar. Kita gunakan paid advertising. Tetapi dalam paid advertising pula ni, saya boleh bahagikan dia kepada dua. Kat situ. Saya boleh bagikan kepada dua. Satu dia adalah yang offline. Satu adalah yang online. So apa beza contoh? Kalau offline ni apa? Contoh you all maybe nak kena masuk radio atau TV. Ataupun anda mungkin nak masuk, anda nak buat flyers. Okay, anda mungkin nak buat billboard. Ini adalah benda yang secara orang kata cara berbayar. Okay. Paid advertising. Cuma apakah isunya kat situ? Apa isu dia? Isu nampak tu. Okay. Offline, radio, TV, flyer, billboard dan banyak lagi cara lah. Kalau anda tengok kat situ, kan, the challenge dia adalah, apakah challenge? Challenge adalah dia melibatkan duit yang terlalu banyak. Duit yang terlalu banyak. Besar duit nak kena spend kat situ. Walaupun berbayar ni cepat untuk dapatkan customer. Laju, kita boleh dapat customer yang kita nak. Kita dapat orang kata jimatkan masa. Tenaga guna kurang. Komitmen kita pun tak setinggi macam kalau kita buat yang free. So itu bila kita menggunakan paid advertising. Dan apatah lagi bila guna offline. Bila guna offline advertising, kan, lagilah tinggi kos. Katalah sekarang kita nak dapatkan, macam mana kita nak dapatkan, katalah 100 pelanggan. 100 pelanggan mungkin kita kena bercakap dengan 1,000 orang. Or 2,000, or 3,000. So kalau kita edarkan flyers 3,000 keping, cuba nak kira betul-betul. Ni saya nak tanya dengan anda betul-betul. Cuba anda bagi satu kiraan. Kalau saya bagi 3,000 flyer, or 10,000 flyers lah. Sebab offline ni mencabar sikit. Nak dapatkan 100 customer. Agak-agak senang ke? Saya tanya anda betul-betul. Agak-agak senang ke untuk buat 10,000 flyers dan nak buatkan 100 pelanggan beli? Agak-agak macam mana? Senang ke ataupun memang payah, Habib? Ataupun memang mencabar lah, senang cerita? Oh, gila, Habib. Dahsyat. Kan? Macam. So, itu benda yang saya nak tanya anda. Tak mudah. Ambil masa. Maybe orang dapat, dia buang. Tapi kos dia macam mana pula? Dia punya kos pula kita nak bayar untuk printing, untuk cetak 10,000 flyers. Adakah anda rasa murah? Tidak. Dia ada melibatkan kos yang tinggi. Belum lagi mengedarkan dia. Okey. Billboard bukan murah, babe. Setahun mungkin menelan jutaan ringgit. Radio. Sebulan kami bayar almost 500,000 saya rasa. Almost 500,000 sahaja untuk radio. 500,000. Setiap bulan untuk keluar radio. Bukan murah, babe. Itu nanti bila kita dah, kalau macam anak murid saya, bila dia dah sampai certain level, dah ada cash flow yang bagus, dah tahu dah return mana nak, itu nanti kita buat kemudian. Tapi saya nak cakap, saya nak kongsikan pada hari ni, pagi ni, kan, macam mana paid advertising untuk online. Yang ni saya nak bagi anda sedikit penerangan kat sini. So, kalau online ni, apakah yang ada? So, saya nak cakap satu option yang ada, iaitu kita ada namanya, kan, cara untuk tarik pelanggan menggunakan satu benda. Okay. Saya tahu mungkin ada yang masih lagi tak tahu, ada yang mungkin masih lagi blur-blur, mungkin first time dengar, tak tahulah macam mana, tapi tak apa, kami cuba nak bantu anda, jangan risau. Anda don't worry, kita bantu anda. So ada satu benda namanya Facebook Ads. Ada satu namanya Facebook Ads. Di mana Facebook ni menawarkan, sebab Facebook ni dia ada pengguna ramai, penggunanya ramai, dia yang kumpul, mainlah sini, jom, sini, kita gunakan Facebook. Kalau kat Malaysia ni, Facebook ada lebih kurang 26 juta orang pengguna.
So mereka ni, Facebook ni dah kumpulkan orang ni sebab dia bagi orang kemudahan. Dia bagi orang guna Facebook free. Dia orang boleh engage dengan family, dia orang boleh buat gathering, dia orang boleh share info, dia orang boleh share personal matters. So menyebabkan orang suka, seronok guna Facebook yang percuma. Tapi kena ingat, Facebook ni dia tak ada sumber income sebab dia dah bagi percuma. So, apakah sumber income dia datang daripada mana? Inilah yang dia memperkenalkan namanya Facebook Ads. Di mana dia kata kami ada 26 juta orang pengguna. Okay. Kami ada 26 juta. Adakah siapa kat sini yang nak mengiklankan? Siapa kat sini yang nak ambil peluang untuk buat marketing campaign daripada 26 juta yang ada kat Malaysia tau. Bukan tempat lain lagi dah ada berapa bilion. Faham ke faham tu? Dan yang bestnya, kalau tadi radio ke, flyers ke, billboard, kita tak boleh pilih spesifik customer tau secara tepat. Dia ada ketepatan tu boleh dikatakan dalam 40-50% je lah. Kalau macam radio, kalau kita nak orang muda, radio era. Nak orang yang agak senior sikit, matang sikit, radio sinar. Tetapi dia tidak juga setepat yang macam FB bagi ni. Apa yang menarik adalah, dia bagi apa? Okey, kita boleh pilih target audience kita siapa yang kita nak. Macam tu. Yang bestnya adalah kita boleh pilih target audience yang kita nak, termasuklah berapakah umur dia, jantina dia, dia punya location duduk mana. Kita siap boleh tahu apakah minat dia, interest dia pada makanan ke, pada aksesori kereta ke, pada apa benda ke, based on mengikut macam kita punya produk kita. Siapakah pengguna ataupun sasaran kita. So yang the best part kat sini ni saya tunjuk. Tu. Okay. Boleh pilih pula kat situ. Target audience pula siapa, umurnya, jantina, location, interest. Ini yang saya kata kenapa benda ni menarik. Kenapa benda ni bagus. Dan the best thing adalah semua orang pun dia bagi mampu, macam kalau Asia kata everyone can fly. Semalam kalau siapa perasan, Richard Branson dia adalah naik Virgin Galactic tak silap. Kapal terbang yang dicipta untuk pelancongan ke angkasa. Sekarang everyone can travel to the space. Dalam masa hanya sejam je kot dia ambil semua. Dia naik macam ada dia punya roket Virgin Galactic tu naik. So dia ada 3 kapal terbang. Dia ada 2 kapal terbang. Satu yang HS tengah-tengah. So bila sampai satu tempat tu pada kelajuan 0.5 Mach ke Mach dia panggil, dia releasekan tu dan dia start meroket ke atas. Dia naik sampai ke kawasan zero gravity. So dia experience, dia terapung apa semua. Dah masuk, dia akan buat re-entry balik. Dia turun balik ke bumi dan dia landing balik dengan selamat semalam. Tu manusia dah umur 70 tahun sangat excited untuk bawa manusia melancong ke angkasa. Dahsyat tu. Okay. So, kalau kita tengok yang bestnya dalam Facebook sama, everyone can do campaign. Everyone can attract customer. Serendah berapa ringgit? Serendah RM15. Sebenarnya lagi rendah. Cuma saya bagi anda sebenarnya kalau ikutkan betul-betul kalau ikut betul-betul dia RM3 je. Kalau ikutkan betul-betul serendah RM3. Tapi kalau RM3 ni kan macam celatak gigi je, tak jadi apa. Okay. So saya ambil yang paling munasabah adalah RM15. Okay. Serendah RM15. Dan the power of RM15 ni tadi, apakah the power of RM15? Ini saya nak share sikit. Sekejap saya buka benda yang saya nak tunjuk pada anda. Apa the power of, apa yang RM15 ni boleh buat? Sekejap saya tunjuk pada anda. Ni saya tunjuk dalam skrin saya. Boleh ke? Tuan-tuan nak tengok ni? Okay, sekejap. Saya tunjukkan. Okay, very good. So, kalau kita tengok kat sini, dengan the power RM15 ni tadi, kalau saya masukkan kos ini RM15, 15. Oops, silap. Saya masuk 15 sebab ni je bajet kita ada. Daily budget harian. Okay. So, estimated dia kita boleh reach kat sini. Okay. Apa yang best adalah kita boleh capai kat sini lebih kurang satu hari, mesej ni boleh disampaikan ke 1,200 ke 3,300 orang. Mesej kita boleh sampai kepada 1,200 ke 3,300 orang. Itu yang berlaku. Okay. Senang cerita lah. Senang cerita, pendekkan cerita adalah dengan RM15 ni, satu hari kita boleh capai lebih kurang kat sini
sehingga 3,000 orang. Boleh sampai kepada 3,000 orang. Adakah benda ni anda rasa bagus? Adakah anda rasa benda ni menarik? Sebab dia boleh sampai kepada hampir 3,000 orang. Kalau kita nak buat flyers, RM15 takkan mampu capai, babe. Tidak akan mampu nak capai kepada 3,000 orang, babe. Okay. Kenapa saya kata RM15 ni nanti boleh tukarkan kepada RM10,000? Sebab saya nak, sekarang ni kempen kami adalah, kami nak bantu anda untuk nak capai 10,000 customer. Target saya adalah, saya nak bantu anda capai 10,000 customer. So, kalau nak capai 10,000 customer, satu hari, kalau anda berniaga 30 hari, satu hari anda hanya perlu buat RM333. Sehari kalau kita bagikan 10,000 ni bagi kepada 30 hari, sehari anda perlu buat sale RM333 lah lebih kurang, saya nak macam tu. Kalaulah anda jual barang anda harga RM50, bermaksud satu hari anda kena jual lebih kurang kepada 7 orang customer je lebih kurang. Sehari anda hanya perlu jual kepada lebih kurang kepada 7 orang customer sahaja. Sekejap, saya keluarkan saya punya skrin. Anda hanya perlu keluarkan lebih kurang satu hari, anda hanya perlu dapatkan lebih kurang tadi 7 orang customer sehari. Sekejap, dah keluar kat sini. Cuba kan nampak? RM330. Anda nak dapatkan 10,000 pertama. Ini matlamat saya sebab saya lihat ramai sangat. Terlalu ramai yang ada di isu 10,000 pertama. Tapi kalau anda contoh, saya dah capai. Anda just tukar nombor tu. Katalah you ada isu nak capai 50,000 pertama. So, just buat benda yang sama. Apa yang saya nak anda lihat ni tadi adalah, kalau betul-betul kita nak buat 10,000 pertama, kalau barang anda jual RM50, you all hanya perlu dapatkan 7 orang sahaja. Padahal tadi saya kata, satu hari dengan RM15, kita boleh capai 3,000 orang. So, sekarang ni logik ke logik untuk kita nak dapatkan daripada 3,000 orang yang baca mesej, kita nak 7 je beli. Macam. Cik fikirkan benda tu. Boleh kan? Make sense kan? Logik kan? Masuk akal kan? That's why lah saya cakap dengan anda. That's why kenapa kami sebenarnya sedang ready sebenarnya. Kalau sesiapa yang masuk nanti ke dalam grup grup ORM Najib Asadok. Siapa yang kat sini adalah join kita punya grup Telegram. The best thing yang akan berlaku adalah, apa yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah, sebentar. The best thing yang saya nak tunjuk pada anda adalah, kita ada menyediakan insya-Allah. Cuma kita tengah siapkan dia. Benda ni bukanlah dah siap terus. Tetapi saya nak beritahu kepada anda, kita dah siapkan satu benda ni. Mana pula lah dia begini. Kan? Time-time ni lah ada raib. Kejap sabar-sabar. Kita ada menyiapkan satu benda kepada anda. Satu, orang kata, satu peluang. Ataupun satu panduan video yang lengkap tentang bagaimana menggunakan Facebook Ad ni. Dan dia boleh bantu anda untuk tarik customer. Yang mana kita akan bagi besok. Sebenarnya kita akan bagi esok. Ni dia. Kita sebenarnya nak bagi anda besok sebenarnya. Besok kita akan bagi anda 5 video strategi capai Facebook Ad. Capai 10,000. 5 strategi capai 10,000 pertama. Dengan Facebook Ads. Ini yang kami nak bagi pada anda. Macam mana nak dapatkan? Hanya kepada mereka yang akan join session malam besok saja. Malam esok, hari Selasa ni, pada hari Selasa, berapa hari bulan ni besok? 13 Julai, kita akan adakan kelas kuasai pemasaran online. Di mana saya nak ajar anda bagaimana cara mudah untuk nak capai 10,000 pertama gunakan Facebook Ad. Dan anda akan diberikan nanti panduan video ni. Juga nanti kita akan bagi macam, kalau ada e-book berkaitan, ada video berkaitan pun kami akan tambahkan kepada anda. So, bagaimana untuk dapat? Anda kena masuk dulu grup Telegram yang saya dah buat ni. Yang kami dah buat. Nanti Momentum dah buat. Anda perlu ke Telegram najib.com. Pergi ke Telegram najib.com untuk anda alert macam mana nak masuk kelas ni. Dan kita juga akan beritahu dalam tu bagaimana nak dapatkan panduan FB Ads
Yang kami buat ni secara langkah demi langkah ni. A to Z. Anda follow je. InsyaAllah anda boleh buat. Itu saja untuk pagi ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.